सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रहीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'auzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sidang penonton yang saya kasihi, sekali lagi saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala senantiasa mengurniakan kesihatan yang baik kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, serta mengurniakan kasih sayang dan rahmatnya ke atas kita semua. Amin, Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini kita bertemu dalam keadaan yang ataupun dalam suasana yang sedikit berbeza. Dan saya harapkan suasana yang baru ini akan dapat menaikkan mood dan semangat kita untuk terus mengikuti pengajian-pengajian online yang kita bawakan di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada setiap hujung minggu. Dan kami harapkan, kami berdoa kepada Allah Ta'ala semoga apa yang kami kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita dan dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kecintaan kita kepada Islam sejati ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baru-baru ini ketika saya membuka handphone saya dan saya melihat kalau ada mesej-mesej atau pesanan-pesanan yang masuk di dalam WhatsApp saya ternampak dan saya terlihat satu WhatsApp dari saudara kita di negara jiran kita yang mengirimkan satu soalan kepada kita ataupun kepada saya. Soalan yang ditanyakan kepada saya itu dia dalam bahasa Inggeris. Jadi saya bacakan di dalam bahasa Inggeris juga soalannya supaya tidak ada perubahan di dalam soalannya itu. Soalannya berbunyi sebagai berikut. What exactly Islam has got to offer compared to other religions for the benefits of mankind? Ini soalan dia, ringkas. Yang mana kalau di dalam bahasa Melayunya, kalau boleh saya terjemahkan di sini, apakah yang Islam tawarkan ataupun apakah yang Islam berikan untuk kebaikan ataupun untuk manfaat bagi umat manusia dibandingkan dengan agama-agama lain? Ini soalan yang diajukan kepada saya oleh salah seorang saudara kita di negara jiran. Mungkin soalan seperti ini juga pernah ditanyakan oleh
sahabat-sahabat kita, kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan mungkin juga jawapan yang kita berikan berbeza-beza antara satu dengan yang lain. Mungkin ada yang memberikan jawapan bahawa apa yang Islam berikan kepada umat manusia adalah keamanan, peace. Kerana perkataan Islam itu sendiri menggambarkan bahawa dia membawa makna keamanan, kedamaian. Jadi mungkin ada di antara kita kalau ditanya apa yang Islam berikan ataupun apakah yang Islam tawarkan kepada umat manusia untuk manfaat dan kebaikan umat manusia kalau nak dibandingkan dengan agama-agama lain. Salah satu jawapannya mungkin kita mengatakan bahawa Islam menawarkan keamanan. Ataupun mungkin ada jawapan lain yang mengatakan bahawa Islam menawarkan kasih sayang, love. Ataupun mungkin juga ada yang mengatakan bahawa Islam menawarkan persaudaraan, brotherhood, ataupun ukhuwah. Jadi berbagai-bagai, bermacam-macam jawapan yang boleh kita berikan. Tetapi kita perlu ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, keamanan itu, kasih sayang itu, persaudaraan itu, ataupun brotherhood, ataupun ukhuwah itu, hanya dapat tercipta apabila ada penciptanya. Apabila satu wujud ada untuk menciptakan keamanan itu, untuk menciptakan kasih sayang itu, untuk menciptakan persaudaraan itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk itulah bila saya baca mesej itu tadi, secara spontan saya menjawab kepada saudara kita yang bertanya itu bahawa saya tak tulis panjang, saya tulis ringkas saja, the living God. Inilah yang Islam berikan, inilah yang Islam tawarkan kepada umat manusia ataupun memberikan manfaat kepada umat manusia, iaitu ada satu wujud, satu zat, iaitu Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang memiliki segala-galanya, yang mengetahui segala-galanya yang zahir maupun yang batin. Kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berfirman, dia memproklamkan kepada kita, kepada dunia semua. Di mana Allah Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-256 Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Di dalam ayat inilah Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan siapakah dia, seperti apakah wujud Allah Taala itu. Dia adalah merupakan Tuhan yang maha hidup. Seperti mana saya katakan tadi, Islam menawarkan Tuhan yang maha hidup kepada umat manusia. Islam mengajarkan Tuhan yang maha hidup kepada semua umat manusia. The living God. Ini yang Islam tawarkan kepada semua umat manusia. Ayat yang saya tilawatkan tadi yang bermaksud Allah. Tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Dia, yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Mengantuk tidak menguasainya dan tidak pula tidur. Kepunyaan Dialah apa yang ada di seluruh langit dan apapun yang ada di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di hadratnya kecuali dengan izinnya? Dia mengetahui apapun yang ada di hadapan mereka dan apapun di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu dari ilmunya kecuali apa yang Dia kehendaki.
Kekuasaannya meliputi seluruh langit dan bumi, dan dia tidak merasa letih menjaga kedua-duanya, dan dia maha mulia dan maha agung. Inilah wujud Tuhan, zat Tuhan yang ditawarkan, yang diberitahukan kepada umat manusia melalui agama Islam ini. Inilah yang dipersembahkan oleh Islam kepada umat manusia. Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang maha berdiri sendiri, Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, dan Tuhan yang maha berkata-kata dan maha menjawab kepada hamba-Nya apabila hamba-Nya bertanya, berdoa kepadanya, meminta sesuatu kepadanya. Dan sifat Allah Ta'ala ini yang diberitahukan oleh Islam kepada umat manusia sejak dulu, kini dan di masa akan datang terus akan berlangsung. Inilah Tuhan yang maha hidup yang ditawarkan, yang diberitahukan, yang diajarkan oleh Islam kepada umat manusia melalui wujud suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wujud yang sangat memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui Rasulullah SAW inilah Allah Ta'ala beritahukan kepada umat manusia bahawa aku adalah Tuhan yang maha hidup, yang maha berkata-kata, yang maha memberikan jawapan kepada sang hamba apabila hamba itu bertanya dan meminta kepadaku. Dan Rasulullah SAW seperti mana saya katakan tadi adalah merupakan satu sosok, adalah merupakan satu wujud yang paling memahami sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Kerana Rasulullah SAW sendiri melihat bagaimana tajaliat penampakan sifat-sifat Allah Ta'ala ini. Dan salah satu sifat Allah Ta'ala ini adalah seperti mana saya katakan tadi, dia menjawab doa-doa ataupun seruan-seruan ataupun permintaan-permintaan manusia terhadapnya. Dan ini dilihat sendiri oleh wujud suci Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Rasulullah SAW merupakan insan yang paling memahami wujud Allah Ta'ala, paling tahu tentang wujud Allah Ta'ala. Dan Rasulullah SAW sendiri sangat memahami sifat Allah Subhanahu wa taala ini yang menjawab doa-doanya. Rasulullah SAW sendiri melihat bagaimana Allah Ta'ala itu menjawab doa-doa yang dipanjatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri di hadapan Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah SAW, umumkan kepada dunia, beritahukan kepada dunia bahawa dan apabila hamba-Ku bertanya kepada engkau, di sini engkau itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang aku, iaitu tentang Allah Ta'ala, maka katakanlah, sesungguhnya aku dekat. Allah Ta'ala memberitahukan kepada Rasulullah SAW, beritahukan kepada umat manusia bahawa aku begitu dekat dengannya, begitu dekat kepada manusia. Kerana itu hendaklah mereka menyambut seruanku ataupun menjawab seruanku dan beriman kepadaku supaya mereka mendapat petunjuk. Ini yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada Rasulullah SAW bahawa apabila hamba-Ku bertanya berkenaan dengan diriku, beritahukan kepada mereka aku sangat dekat dan aku menjawab doa-doa mereka, permintaan-permintaan mereka apabila mereka berdoa kepadaku, apabila mereka meminta kepadaku. Kerana itu hendaklah mereka menyambut seruanku, menjawab seruanku dan beriman kepadaku supaya mereka mendapat petunjuk. Inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu wujud
yang merupakan wujud yang maha hidup, yang sentiasa berkata-kata kepada hambanya apabila hambanya itu meminta sesuatu daripadanya. Dan seperti mana saya katakan tadi, Rasulullah SAW sendiri sangat memahami wujud Allah Ta'ala, sangat tahu tentang wujud Allah Ta'ala, dan Rasulullah SAW sendiri melihat penampakan, tajaliat sifat-sifat Allah Ta'ala, dan salah satunya adalah dia, yakni Allah Ta'ala, menjawab doa-doa Rasulullah SAW. Dan pengalaman ini Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita semua bahawa mintalah kepada Allah Ta'ala, kerana dialah Tuhan yang maha hidup, kerana dialah Tuhan yang maha menjawab segala doa-doa kita dan permintaan-permintaan kita. Selanjutnya, di dalam Al-Quran lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Dan dia berikan kepadamu segala sesuatu yang kamu minta kepadanya. Dan sekiranya kamu cuba menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitungnya. Begitu banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Dia maha pengasih dan penyayang. Kita tidak dapat menghitung, kita tidak dapat mengira berapa banyak nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, wujud Tuhan yang maha hidup ini, yang ditawarkan oleh Islam, yang diberitahukan oleh Islam, yang diberitahukan ataupun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua dan kepada umat manusia lain. Kalau kita ingin mengira, menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala, kita tidak akan dapat mengiranya. Kerana dia memberikan kepada kita apabila kita meminta daripadanya. Inilah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Yang bermaksud, dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doamu." Ini dari surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61. Di tempat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-28, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya mengabulkan pengorbanan dari orang-orang yang bertakwa, atau Allah Ta'ala akan mengabulkan doa-doa orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana saya katakan tadi, bahawa Islam menawarkan dan mengajarkan satu wujud Tuhan yang maha hidup, yang memberikan kepada kita apabila kita meminta kepadanya. Dia berkata-kata kepada kita dulu, hari ini dan di masa akan datang. Sifatnya ini tidak akan pernah berubah. Jadi berbahagialah tuan-tuan dan puan-puan sekalian bahawa kita telah mengenal Tuhan ataupun wujud Tuhan yang maha hidup ini. Dan melalui doa-doa, kita akan dapat merasakan bagaimana sesungguhnya Tuhan itu memang dekat dengan kita dan dia menjawab doa-doa kita, dan dia merupakan wujud Tuhan yang maha hidup yang diajarkan oleh Islam, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita ingin meminta sesuatu, maka mintalah kepada wujud yang maha hidup ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kerana inilah yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam ayat-ayat suci Al-Quran yang saya bacakan di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang merupakan pendawaan Allah Subhanahu wa taala sendiri kepada umat manusia bahawa dia merupakan Tuhan yang maha hidup, yang maha berkata-kata, yang maha menjawab apa saja yang kita minta daripadanya. Berkenaan dengan doa-doa ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyak sekali perkara-perkara yang kita boleh kongsi, dan banyak sekali sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan doa-doa ini. Di antaranya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sifat Allah Subhanahu wa taala ini, dia di mana Rasulullah memberitahukan kepada kita bahawa Allah Taala itu menjawab doa-doa kita. Di antaranya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Hazrat Salman Al-Farsi radhiyallahu taala anhu, di mana beliau meriwayatkan, sesungguhnya Allah mempunyai sifat malu dan memberi kepada orang yang tidak meminta dengan pemberian yang banyak.
Apabila seseorang mengangkat tangannya di hadapan Allah, memohon sesuatu, maka Allah amat malu untuk memulangkan kedua tangan tersebut dengan tangan kosong. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yakinlah apabila kita meminta kepada Allah Ta'ala dengan hati yang tulus, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak akan membiarkan doa kita itu tanpa dijawab. Allah Ta'ala tidak akan memulangkan tangan yang kita angkat di hadapannya dengan tangan yang kosong. Sebaliknya, doa ataupun tangan yang kita angkat itu, Allah Ta'ala akan berikan jawapannya kepada kita semua. Dia tidak akan membiarkan kita dengan tangan yang kosong. Dia menjawab doa-doa kita. Kemudian Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mahu supaya doanya dikabulkan ketika dalam keadaan kesempitan atau kesusahan, maka hendaklah dia banyak berdoa ketika dalam kesenangan. Jadi kita jangan berdoa hanya bila kita ditimpa kesusahan, tetapi banyaklah kita berdoa ketika kita dalam keadaan yang senang, supaya kesenangan-kesenangan yang kita perolehi itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak tarik daripada kita, supaya kita tidak terjerumus di dalam masa-masa yang sulit. Dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita gembira, dalam keadaan kita ada segala-galanya, kita tetap berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala dengan kurnia yang diberikan kepada kita ini, kita dapat lebih mendekatkan diri kita kepadanya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti tidak akan membiarkan kita berada di dalam kesulitan dan kesusahan. Lebih lanjut lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba paling hampir atau paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika sujud, maka kamu perbanyakkanlah doa ketika bersujud. Ini lagi satu hadis yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Bahawa dalam keadaan kita bersujud, dalam keadaan kita betul-betul merendahkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala, di situlah kita hendaknya banyak berdoa, kerana waktu itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan dekat, begitu dekat dengan kita dan akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah Tuhan yang diajarkan oleh Islam kepada dunia, kepada umat manusia, bahawa satu wujud Tuhan yang maha hidup, yang sentiasa berkata-kata dengan kita, yang sentiasa menjawab doa-doa kita semua. Jadi berkenaan dengan doa ini memang panjang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang insya-Allah kita akan kongsikan bersama dalam episod-episod yang akan datang. Dan insya-Allah dalam episod yang akan datang, saya akan menerangkan waktu-waktu, kesempatan-kesempatan yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjawab doa-doa kita, dan waktu-waktu itu kita perlu memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah dalam episod yang akan datang kita akan kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Namun begitu, ingin saya kembali kepada tajuk asal tadi berkenaan dengan Tuhan yang maha hidup yang ditawarkan oleh Islam kepada dunia. Tadi kita dah mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, dan kita dah mengetahui dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Taala itu menjawab doa-doa kita. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam dalam menggambarkan wujud Allah Subhanahu Wa Taala ini, memberitahukan kepada dunia tentang wujud Allah Subhanahu Wa Taala ini, beliau menulis bahawa syurga kami adalah Tuhan kami. Puncak kenikmatan kami hanyalah di dalam wujud Tuhan kami, kerana kami telah melihatnya, dan setiap keindahan ada di dalam wujudnya. Setiap kecantikan itu ada di dalam wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Khazanah ini layak diambil walaupun terpaksa mengorbankan nyawa demi meraihnya, dan mutiara ini layak diambil walaupun untuk meraihnya perlu kehilangan segala-galanya. Jadi kalau kita ingin meraih Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita haruslah sanggup berkorban segala-galanya. Khazanah ini, iaitu wujud Allah Subhanahu Wa Taala ini, kalau kita terpaksa
bergadai nyawa, maka kita haruslah melakukannya demi untuk kita dapat dekat kepada Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang mahrum, berlarilah ke arah mata air ini. Ia akan menghilangkan dahagamu. Ini adalah sumber mata air kehidupan yang akan menyelamatkan kamu. Apa lagi yang harus aku lakukan? Dan bagaimana caranya agar aku dapat sematkan perkara ini di dalam hati orang-orang sekalian? Dengan gendang apa lagi yang harus aku gunakan untuk memanggil orang-orang di pasar supaya mereka mendengar bahawa inilah Tuhan kamu? Dan dengan obat apa lagi yang harus aku gunakan untuk merawat supaya orang-orang dapat mendengar perkara ini? Inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang difaham oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan wujud Allah Ta'ala. Bahawa dia merupakan syurga kita. Tuhan itu merupakan syurga kita. Puncak kenikmatan kita semua hanyalah di dalam wujud Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu, berlarilah kepada sumber mata air ini. Itu yang dinasihatkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada kita semua. Bukan untuk kita sebagai umat Islam saja, tetapi untuk semua umat manusia. Kita haruslah mengenal Tuhan ini. Tuhan yang maha hidup, yang di dalamnya terdapat semua keindahan dan kecantikan di dalam sifat-sifatnya. Lebih lanjut, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Sayyidullah Ta'ala bin Nasir Aziz bersabda, kurnia dari Allah Ta'ala itulah merupakan kekuatan yang sebenar yang mana diperolehi melalui doa. Seperti mana saya katakan tadi, bahawa Rasulullah SAW merupakan wujud yang paling memahami sifat Allah Ta'ala ini. Dia maha menjawab doa-doa kita. Dan Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis memberitahukan kepada kita semua bahawa kurnia dari Allah Ta'ala itulah merupakan kekuatan yang sebenar yang mana diperolehi melalui doa. Oleh yang demikian, kurnia Allah Ta'ala itulah yang perlu kita mohon setiap masa dan kita harus bersujud di hadapannya. Keadaan di hari-hari yang sedang kita lalui ini memerlukan kita secara khusus sujud kehadrat Allah Ta'ala. Di mana sekarang ini pun kita melihat bagaimana keadaan dunia. Keadaan yang kita sedang lalui ini sangat mencabar. Oleh kerana itu, kita haruslah secara khusus bersujud di hadapan Allah Ta'ala, berdoa kepadanya. Kerana dialah Tuhan yang maha hidup yang akan menjawab doa-doa kita. Selanjutnya, beliau memberitahukan kepada kita semua, bukanlah pekerjaan orang-orang mukmin untuk tergolong di dalam kalangan mereka yang difirmankan Tuhan sebagai berikut, iaitu apabila kesusahan menimpa, barulah hendak sujud di hadapan Allah Ta'ala, barulah berusaha memohon perlindungannya, memohon pertolongannya dan menyerunya. Tetapi apabila segala kesusahan itu dijauhkan, mereka melupakan Tuhan. Apapun tugas kita ialah berdoa dan berusaha mensucikan keadaan diri kita. Jadi, jangan hanya ketika kita susah, kita ingat kepada Allah Ta'ala. Tidak. Setiap saat, setiap masa, kita haruslah berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Dia wujud yang maha hidup yang akan menjawab doa-doa kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita telah mengenal wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Kita sudah tahu Tuhan yang seperti mana yang ditawarkan oleh Islam kepada kita, yang diajarkan oleh Islam kepada kita, yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Oleh kerana itu, jangan pernah kita mencari alasan, mencari jalan untuk kita menjauhkan diri kita daripada Allah Ta'ala. Sebaliknya, hendaklah kita berusaha keras untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana saya katakan tadi, dalam episod yang akan datang, saya akan berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian masa-masa, kesempatan-kesempatan yang tertentu yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW di mana hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana dengan doa yang kita panjatkan itu, seperti mana Rasulullah SAW sabdakan tadi, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan membiarkan kita pulang dengan tangan kosong. Sebaliknya, tangan yang kita angkat, doa yang kita panjatkan di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pasti akan menjawabnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala
senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa dapat berusaha mendekatkan diri kita dengannya dan senantiasa berdoa kepadanya, dan insya-Allah kita akan kongsi lagi dalam kesempatan yang akan datang berkenaan dengan waktu-waktu dan kesempatan-kesempatan yang patut kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.